Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illallah wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ingat, saya malah cakap dah gini. So tiba-tiba saya tengok ramai lagi ni yang jalan, exercise, jogging. So bermacam-macam bangsa, terutama bangsa Cina lah, ramai. So terlintas di hati nak bercakap. Okey. Sebelum terjadinya semua ciptaan Allah ni, cuma Allah saja yang wujud, dan dia ambil sebiji sebesar pasir daripada sebahagian daripada dia zat dia kun, dan terjadilah semua ciptaan langit, bumi, cakrawala, termasuklah manusia, pokok, haiwan, bermacam-macam jenis haiwan, manusia bermacam-macam jenis color, bermacam-macam agama, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa. Okey. Tapi yang wujud hanya daripada yang satu. Okey. Saya bagi satu contoh yang jelas. Contoh air lautan. Air lautan bila sejuk terbentuknya ais di atas permukaan ais, nampak ais putih, ais, ya. Dan takkan ais nak mengatakan kewujudan dia tu bukan daripada air laut. So, dia dengan megahnya di tengah laut, kalau kapal lalu pun boleh pecah disebabkan bungkah air tu. Bolehkah dia bermegah disebabkan kewujudan dia tu? No. Muka air tu kena sedar, dia tak lain daripada air laut sahaja. Bila panas, air laut tu jadi wap, dan naik ke atas lagi jadi awan. Pergi kawasan yang dingin, turun jadi air hujan. Air hujan jatuh dalam parit, panggil air parit. Jatuh dalam sungai, panggil air sungai. Jatuh dalam longkang, kata air longkang. Semua tu mengalir ke muara, jadi air muara. Pergi ke laut balik. Di sini kita nak menyatakan kewujudan tu daripada yang satu saja. Semua air-air yang kita kata tu, wap tu, awan tu, bokah ais tu, semua mari pada air laut. Okey, termasuklah kita semua. Kita semua ni mari daripada zat dia. Adakah kita terpisah daripada dia? No. Tak terpisah langsung. Tapi dengan kehidupan yang dia bagi ni, kita merasa megah, kita merasa hebat. Dan dengan segala kejadian yang diberikan oleh Allah pada kita, padahal kita dah ditakdirkan, Lauh Mahfuz dah dibawa dah bersama kita. Apa kita nak makan hari ni, apa nak jadi hari ni, berapa orang anak kita, apa kita akan jadi, berapa rezeki kita.
Semua dah tertulis. Dan kita rasa seolah-olah kita lah yang hidup, kita lah yang berusaha, kita lah yang berikhtiar. Kita semua. Di sini apabila kita dah faham, macam semalam saya bercakap pasal jenis-jenis syirik, adalah saya dengar balik, adalah banyak cacat celah dalam penyampaian saya. Saya bukan guru. Benda ni saya cakap spontan saja. Dan saya cuba sampaikanlah apa yang saya tahu. Bab syirik ni pun saya sendiri nak faham bab syirik ni hampir 10 tahun. Saya bagi ke awak semua dalam masa 1 hari saja pecahan-pecahan syirik tu. Tak ada orang yang akan bercakap bab syirik, terutama sekali syirik kopi semua berkias. Saya bagi jelas dan nyata semalam. Kalau awak dengar lah berkali-kali. So ada yang saya sebut, yang sepatut sebut Allah, saya sebut Tuhan balik, padahal suruh tolak Tuhan, tersebut lagi Tuhan. Okay. So dengar balik apa cacat celah yang saya semalam, cuba itulah yang saya sebut. Kemudian dah kita kata suruh tolak Tuhan, tiba-tiba saya ada sebut Tuhan, patut sebut Allah. Macam ustaz lah, saya selalu dia mengajar zat Allah, boleh lihat sana zat Allah, kadang-kadang dah tersebut Allah juga. Tapi itulah sebenarnya Allah tu. Kalau ikut tu tak perlu sebut zat Allah, orang sebut Allah saja. Sebab yang wujud tu tak ada yang wujud melainkan zat dia tu, kewujudan dia lah semua maksudnya tu. So selepas kita faham kejadian asal kejadian kita tak lain bukan daripada zat Allah, meliputi daripada zat dia tu terjadinya pokok, langit, awan, cakrawala. Kalau kita tengok depan saya, bangunan, air, ikan, dan terjadi manusia dengan bermacam-macam color, bermacam-macam rupa, bermacam-macam bangsa. Kewujudan daripada yang satu saja. Cuma manusia ni ada kelebihan, sebab ada yang tersembunyi di sebalik Adam manusia ni. Sebab tu manusia dijadikan khalifah di muka bumi, boleh mengurus muka bumi ni. Tengok manusia daripada akal, daripada ilmu yang Allah bagi, jadinya bangunan, jadinya telefon, jadinya TV, bermacam-macam kemudahan yang kita dapat sekarang ni mari pada Allah, tak ada lain. Semua ilmu daripada ilmu Allah. Yang bagi faham pun Allah. Semua Allah, tiada yang lain dan bukan, semua daripada dia. Okey, kejap saya tengok. Ikan naik sendiri ah? Sendiri naik ah? Ya, Bandaraya ni. Itu Bandaraya, itu ikan Bandaraya. Tengok. Dia naik sendiri mana ini? Naik sendiri Dia sekarang dia sendiri jarang pergi lah. Besar tau ini. So dia mau cross sana Dia mau cross sana sebenarnya. Dia boleh naik mana ni? Ini pertama kali selalu bagi ini pertama kali saya tengok dia naik. Ada? Ya. Saya sudah nampak Maya. Sepatut ikan keli ke, ikan haruan ke naik bagus juga. Sana pun satu. Mana? Maya tahu sini. Maya tahu. Selalu saya nampak sana. Ya. Sana. Bandaraya saya tak pernah nampak dia naik. Sini lah, kalau kampung tu lain lah. Ini naik dia. Frame sana pun sama juga. Wah, saya ingat orang tangkap letak situ. Wah, dia pandai dia. Okey. So inilah yang saya. Ada satu lagi ah? Wah. Itu. Wah. Ini. Ini sudah mati dah. Belum ah? Belum, dia goyang lagi. Benda ni susah mau mati. Susah mau mati memang. Dia sudah tak boleh. Hidup lagi. Wow. Teman. Kenapa dia naik Tak tahu dia lah. Tak tahu apa. Mau bunuh diri Tengok Wow, dua dah Tengok. Pandai cari makan. Naik sini
Cari makan apa? Ha. Yang saya nak cakap di sini, inilah dia, inilah benda yang saya nak cakap. Bersangkut paut dengan yang ni lah. Takut paut daripada zat dia tu, terjadi bermacam-macam di atas muka bumi saya tengok. Terutama sekali kita cakap pasal Adam manusia, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam rupa, bermacam-macam color, bermacam-macam bahasa. Tapi mari pada yang satu. Dan kenapa? Apabila kita faham dalam ilmu tauhid marifatullah. Ada kita nak panggil dia orang tu orang kafir, tak boleh lah. Tak boleh panggil orang kafir. Yang paling sesuai kita panggil orang yang bukan seagama dengan kita. That is the best. Tak ada istilah kafir. Kita sendiri pun sekejap kita mengucap. Sekejap je kita mengucap jadi Islam. Sekejap lagi dah lupa segala-gala dah. Ya, jadi kafir balik. Kita sendiri pun duduk dalam kafir 24 jam dalam satu hari. Tapi kita pandai pula nak kata orang lain kafir. Tak boleh lah. Kita belajar ilmu ni tak boleh nak mengatakan benda tu. Sebab kita akan melihat kata kewujudan yang satu sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga. Kita tak boleh tengok pada sifat. Kita lihat di sebalik sifat zat dia. Zat dia ni warna putih. Kita seolah-olah kita kata putih, tak tercemar. Itulah zat dia. Tengok Cina, tengok India, tengok apa sekali kita tengok sebalik pada zat dia. Jangan tengok pada sifat. Tengok sifatnya macam lah, pondang lah, pelacur lah, pembunuh lah, Cina, India, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam color, bermacam-macam kerenah di muka bumi ni. Kalau kita tengok yang tu, jadi akan ada masalah lah. Itu apabila kita sampai satu peringkat kita faham, kita akan duduk pada dua pintu. Ada pintu depan, pintu belakang. Pintu depan kita duduk pada syariat yang ramai. Banyaklah hukum dia. Pencuri, tengok tu perogor, padan lah, kena masuk penjara sekalipun. Sebab dia melakukan benda tu, benda ni. Tapi kalau kita duduk pintu belakang, kita tak melihat pada sifat, kita melihat pada zat di sebalik kejadian tu. Semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita duk perasan kehidupan ni, kita yang hidup, kita yang rancang, kita yang plan, kita yang usaha. Pada hakikatnya semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang baik datang pada aku, yang buruk pun daripada aku. Aku ilhamkan yang buruk dan aku ilhamkan yang baik. Nak faham yang ni, dengar kalau dalam blog saya, dengarlah yang ustaz bahagian training dah. Bila dah faham bahagian training dah, dengar yang Ustaz Haji Hussein. Banyak yang saya pilih dah Ustaz Haji Hussein tu, ataupun masuk blog, masuk vlog Ustaz Haji Hussein. Bing Abdullah tak silap saya, Ustaz Haji Hussein daripada Singapura. Dengarlah. Tak mesti dengar yang dalam saya ni punya. Kita pergi pada latihan. Latihan cara memandang, cara melihat, macam mana nak buang daripada memandang sifat. Sebab tu kalau kita duduk jalan ilmu tauhid marifatullah, kita kena duduk pintu belakang. Tapi dalam proses kita nak faham, kejap pintu belakang, kejap pintu depan. Itu syariat lah, banyak nak hukum. Tetap tiba-tiba kita ingat masuk pintu belakang, diam balik melihat, tak ada yang wujud melainkan zat dia. Semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa aku nak kata, macam anak kita terasa kita nak tegur, kita tegur. Tapi kita tahu yang merubah, yang akan jadi tak menjadi teguran kita tu, semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita nak tegur tu pun dah tertulis di Lauh Mahfuz yang kita akan tegur. Nak duduk tahap diam. Macam juga ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Zakaria kan. Bila anak dia balik tunjuk baju, mengatakan Yusuf dah kena bunuh, dah kena makan kat serigala, kat serigala, kat binatang. Nabi Zakaria diam saja melihat.
Dia tak marah ke anak dia, dia tak kata apa-apa ke anak dia. Tapi dia tahu Nabi Yusuf, abang-abang dia yang khianati. Tapi apa dia nak kata? Itulah yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Kita nak duduk tahap tu. Wah, bukan senang. Bukan senang. Macam juga kita nak duduk tahap Nabi Ayub. Nabi Ayub yang naik kudis satu badan. Sampai Allah ambil satu persatu anak-anak dia, isteri dia, harta dia. Macam mana kita nak duduk atau melihat semua dah Allah dah tentukan. Oh, yang kaya daripada kaya jatuh bankrupt, yang ada anak tiba-tiba meninggal semua, mati. Macam mana kita nak duduk tahap tu, nak memandang semua Allah dah aturkan, dah semua dah duduk dalam percaturan Allah, duduk tertulis di Lauh Mahfuz. Macam juga kita sekarang ni, semua dah Allah dah atur semua. Tu nak duduk dalam keadaan sabar, redha, syukur. Tu nak kena bawa sifat-sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat-sifat terpuji Rasulullah. Rasulullah sendiri pun meninggal, anak lelaki dia umur berapa tahun saya tak ingat dah. Meleleh air mata juga. Tapi sebab memahami atas takdir, qada dan qadar Allah, sabarlah. Dan kehidupan ni semua kehidupan ni cuma tipu daya saja. Lakonan, permainan saja. Semua yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita ni semua ni seolah pelakon yang membawa watak-watak yang telah diberi watak, digantung masa kita lahir tu dah digantung dah watak-watak tu kat diri kita. So saya rasa cukup lah untuk hari ni. Yang penting kita hidup hari-hari, jangan ada khianat, deki, sombong, takbur, bangga diri. Jangan ada sikit rasa berusaha. Jangan rasa ada sikit pun aku yang hebat, aku yang berikhtiar, aku yang buat, daripada akulah benda ni jadi. Jangan. So saya akan buka nanti kemudian bab macam mana kalau boleh kita jadi macam bayi yang baru lahir, ataupun jadi macam mayat. Ikut saja apa yang dilakukan oleh orang yang mandikan mayat. Nak duduk tahap tu bukan senang lah. Saya sendiri pun pandai beritahu je, pandai bercerita saja. Nak duduk bukan senang. Saya sendiri pun duduk dalam latihan. So bawalah sifat-sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. So okay, bye semua.